Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberis Clan. Kita semua tahu yang pimpinan-pimpinan bersatu banyak menyerang PAS, terutamanya sejak PRN Johor sampailah ke hari ini tidak putus-putus serangan mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dari Tun Faisal Ismail Aziz, daripada Dr. Radhi Jidin, daripada Dr. Mazuki Muhammad, bahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri tidak putus-putus menyerang PAS tak ingat dunia. Sampai satu tahap serangan mereka ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka nak mengadu kepada ROS tentang Perikatan Nasional ini dan seboleh-bolehnya mereka nak ROS mengambil tindakan, termasuklah kalau boleh mengharamkan Perikatan Nasional once and for all. Memang cakap terus terang, perangai mereka ini memang cukup busuk hati. Seolah-olah mereka ini berpendirian, kalau aku tak dapat benda ini, orang lain pun tak akan dapat benda ini. Kalau aku tak dapat Perikatan Nasional, orang lain pun jangan harap nak dapat Perikatan Nasional. Tak ingat dunia, sombong, bongkak, riak, belagaknya mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, mereka ini tak sedar diri. Mereka ini tak sedar diuntung. Kewujudan mereka selama ini pun hasil ihsan orang lain. Kemenangan mereka yang banyak-banyak dulu tu pun hasil ihsan orang lain juga, jentera orang lain. Mereka ini memang cakap terus terang, memang langsung tak kenang budi. Tetapi itulah, di sebalik segala serangan-serangan oleh Bersatu terhadap Perikatan Nasional juga PAS ini, ramai juga akar ubi PAS duk bertanyakan kepada pimpinan PAS. Kenapa tak balas balik? Sebab kalau kita perhatikan, para pimpinan PAS memang kurang membalas serangan-serangan Bersatu ini. Seolah-olah macam mereka tidak berminat untuk membalas segala tuhmahan, segala fitnah, segala cacian dan sebagainya adu domba yang telah dilemparkan oleh para pimpinan Bersatu terhadap mereka. Of course lah, orang-orang PAS bengang lah kan, kenapa tak jawab balik? Tetapi itulah pemimpin PAS. Mereka seolah-olah macam tidak mahu mencari konfrontasi. Kenapa? Mungkin kerana mengenangkan yang Bersatu ini pernah menjirakan kot kan. Dan kita tak nak gaduh lebih-lebih. Tetapi memandangkan Bersatu ini, masih lagi tak nak duduk diam, masih lagi nak memekak, masih lagi nak menuduh PAS yang bukan-bukan, termasuklah Tan Sri Muhyiddin duk kata, oh PN ini saya yang asaskan, saya yang punya, saya yang buat. Tengok-tengok mereka nak rampas, mereka nak take over dan sebagainya. Maka dalam ceramah baru-baru ini, Setiausaha Agung PAS yang juga merupakan Setiausaha Agung Perikatan Nasional iaitu Datuk Seri Taqiyuddin Hassan telah mendedahkan tentang pengkhianatan Bersatu terhadap Perikatan Nasional satu persatu. Dan dalam ucapan itu juga, Datuk Seri Taqi telah mendedahkan siapa sebenarnya pengasas Perikatan Nasional yang sebenar dan mengapakah Tan Sri Muhyiddin tidak boleh klaim seolah-olahnya beliau seorang saja yang telah mengasaskan Perikatan Nasional. Anda tonton video ini dan di hujung video ini ada sedikit kata-kata saya untuk para pimpinan Bersatu yang tak sedar-sedar diri ini. Jom tonton. Kita intro dulu. La 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 la. Kita merasakan bahawa ada orang-orang yang cuba menakut-nakutkan orang bukan Islam kepada Islam itu sendiri, kepada agama Islam. Saya tak nak sebut contoh-contoh yang pelik-pelik yang pernah kita dengar. Baru-baru ini pilihan raya Negeri Sembilan. Baru lagi, panas-panas lagi. 1 bulan 8 dah. 1 bulan 8 pilihan raya. Ada satu parti dalam Malaysia ni. Dia ni dulu saing kita lah. Bersama dengan kita dalam gabungan kita. Cuma kita ni hijau, kita juga biru, tapi dia merah. Nah. Masa pilihan raya di Negeri Sembilan, saya dengar sendiri seorang pemimpin dia yang bertaraf naib presiden berceramah masa pilihan raya tu. Dia kata apa? Saya nak ingatkan rakan-rakan bukan Melayu, kalau sokong Perikatan Nasional, maknanya sokong PAS. Kalau sokong PAS, maknanya sokong undang-undang yang dibuat oleh PAS. Orang Kelantan juga, adik kakak. Orang Kelantan tu. Tapi dia menang di Lembah Kelang. Sebagai ahli parlimen. Tergamuk dia buat begitu. Menghasut orang bukan Islam. Kalau sokong Perikatan Nasional, maknanya sokong PAS. Padahal sokong MU tu, sokong DAP. Sepatutnya tak? Dia ni bersekongkol dengan DAP sekarang ni, parti ni. Tahu parti apa? Faham tak? Parti duk dalam kawasan kita ni pun ada. 2 hari lepas, hari Jumaat. Kemarin lah, bukan 2 hari lepas, hari Jumaat. Saya telah disiasat oleh Pendaftar Pertubuhan Malaysia
jabatan yang meluluskan pendaftaran satu-satu parti politik ke NGO ke, dia ada satu jabatan, nama Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, ataupun dalam bahasa Inggeris panggil ROS, Registrar of Societies, ROS. Sebut JPPN ni tak kena, ROS kena buat kita ni. Saya 3-4 jam telah disiasat oleh pegawai penyiasat ROS ni sampai terlepas semaya Jumaat. Dia tak semaya Jumaat, saya tak semaya Jumaat. Ya, saya tak puas lah musafir kalau lupa. Dia siasat ni kerana parti yang saya sebut tadi ni, yang dulu pilihan raya umum ke-15, dia menang 31 kerusi parlimen. Kerana apa dia menang? Kerana jentera-jentera daripada PAS lah membantu dia. Kerana pengaruh daripada PAS lah yang membantu dia menang 31 kerusi. Tapi sekarang ni dia buat aduan kepada ROS. Mengatakan bahawa apabila PAS menjadi pengurusi Perikatan Nasional, naik Presiden kita, Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu, dipilih sebagai pengurusi PN, Perikatan Nasional. Dia beritahu kepada ROS, Parti Bersatu telah tidak dipanggil berbincang untuk membincangkan calon-calon Negeri Sembilan baru-baru ini. Ini dia buat aduan kepada ROS. Menyebabkan ROS kena panggil kami, pemimpin Perikatan Nasional, saya sebagai Setiausaha Agung, tanya kenapa tak panggil? Kenapa tak panggil Bersatu ni? Nak bincang sama-sama sedangkan dia ni ada di dalam Perikatan Nasional. Maka dalam masa 4 jam ni saya terpaksa jelas satu-satu kepada pegawai penyiasat. Yang pertamanya saya beritahu bahawa kita dapati banyak perkara-perkara yang tidak betul dilakukan oleh parti ini kepada Perikatan Nasional. Bermula daripada pilihan raya di negeri Johor. Dia telah bertanding tetapi banyak perkara-perkara yang disebut semasa kempen dan sebagainya memburukkan kita, PAS dan juga parti-parti lain. Sama-sama Perikatan Nasional. Dia pakai logo Perikatan Nasional, kita pakai logo Perikatan Nasional, dia memburukkan kita supaya orang sokong dia tapi orang tak sokong kita. Satu. Yang keduanya, untuk pilihan raya di Negeri Sembilan ini, tuan-tuan tentu tahu, apabila parti ini melalui majlis tertinggi dia pada 15 hari bulan Julai buat satu kenyataan umum, Presiden dia buat pengumuman bahawa parti ini akan menggunakan logo dia sendiri dalam pilihan raya negeri di Negeri Sembilan. Tok Seh guna dah Perikatan Nasional ni, nak guna hak dia sendiri. Tahu dah kah parti mana? Tahu dah tak? Parti Bunga Raya. Parti Bunga Raya panggil. Dia tak nak jumpa, dia tak nak guna dah. Dia isytihar secara umum, tak nak guna. Bila dia tak nak guna dah Perikatan Nasional, buat apa kita nak panggil dia mesyuarat pada 16 hari bulan? Dia kata dia isytihar 15 hari bulan Julai. Jadi kita nak buat mesyuarat 16 hari bulan. Satunya kita nak beritahu dalam mesyuarat itu bahawa kita sudah berbincang berunding dengan Barisan Nasional untuk kita mengadakan kerjasama politik bagi menghadapi pilihan raya Negeri Sembilan ni. Kenapa kita kena kerjasama politik? Kerana Negeri Sembilan ini negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan. Walaupun UMNO berada dalam kerajaan Pakatan Harapan di pusat, tapi kita tahu hubungan mereka tu cukup kritikal. Dalam keadaan cukup tak baik. Berok duduk dalam tu. Menyebabkan UMNO sendiri pun rasa tidak senang untuk Negeri Sembilan ni. Dia nak bekerjasama dengan kita dan kita nak bekerjasama dengan dia. Sebagai satu gabungan politik, kita bincang untung rugi apabila kita bergabung dengan siapa-siapa pun. Negeri Sembilan bukan sebuah Kelantan. Kelantan ni 45 kerusi, PAS 42 kerusi. PAS dengan Bersatu lah 42 kerusi. UMNO Barisan Nasional ada 2, PAN ada 1. Sini lah dia. Dah, 3 tu yang pemakang. 42 tu semua kerajaan belakang. Di Negeri Sembilan, masa dia jadi kerajaan dulu, UMNO 14, Pakatan Harapan 11. Kita ada 5. Kita,
Perikatan Nasional ni Bersatu ada 2, PAS ada 3. Jadi kita ada 5 je. Jadi apabila kita ada 5, kalau kita lawan seorang-seorang, kita mungkin kalah 5 ataupun sebahagian daripada 5 ni. Menyebabkan kita rasa selari dengan kepahaman kita dari sudut agama kita Islam ini, lebih baik kita bekerjasama ataupun dipanggil ta'awun. Bekerjasama untuk melakukan satu perkara yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Quran kata, bertolong-tolonganlah kamu dalam melakukan perkara yang baik. Jangan kamu berpakat buat benda yang tidak baik. Atas dasar ajaran Islam ini jugalah PAS sanggup bekerjasama dengan UMNO, dengan Barisan Nasional di Negeri Sembilan untuk kita masuk pilihan raya. Daripada 36 kerusi yang ada di Negeri Sembilan ni, 36 kerusi semua, 36 dun. Bicara kita bersetuju, UMNO ambil 25 kerusi. Perikatan Nasional ambil 11 kerusi. 25 campur 11, 36. Maknanya kita berpakat dah tu. Kita berpakat. Kita ada bukan saja calon daripada orang Melayu, orang Islam. Kita ada calon daripada DSPP, di Dun Lobak. Kita ada calon daripada Parti Gerakan daripada kaum Cina juga. Kita ada calon daripada Parti MIPP daripada bangsa India. Kita di SPP pun India juga. Jadi 4 kerusi yang dipegang oleh DAP itu kita bertanding. Di kalangan DSPP, MIPP Gerakan dan juga Wawasan 1. Di kalangan kawan-kawan kita yang bukan Islam, kita bagi kerusi itu. Walaupun kita tidak menang. Kita tak menang. 1 pun kerusi itu kita tak menang. Kita masuk 11, kita menang 7. Pak tu kita tak menang. Walaupun tak menang tuan-tuan, saya nak sebut walaupun tuan-tuan dah tahu. Dalam masa pilihan raya di Negeri Sembilan ni, Pak calon kita ni, daripada bukan Melayu ni, telah berjaya tidak hilang wang pertaruhan. Wang pertaruhan ni, kalau satu-satu calon itu mendapat bawah daripada 12.5% daripada jumlah undi, dia dikira anggap hilang wang pertaruhan. PAS, Wawasan, Gerakan, MIPP yang menentang DAP, satu pun tidak hilang wang pertaruhan. Saya nak beritahu. Tetapi, parti hadut mengata kita ni, dia bertanding 24 kerusi. Dia menyanyi kita. PN ni kata nak mengetah Negeri Sembilan. Bertanding sebelah. Menang sebelah pun tak boleh jadi kerja. Dia menyanyi kita. Padahal kita kata kita sebelah. Capur saing kita 25. Jadi 36 kita bertanding. Nak kan ni? Jadi, nak royak parti Bunga Raya ni, dia masuk 24 kerusi. Kita satu pun tak hilang wang pertaruhan. Dia satu saja yang tak hilang wang pertaruhan. Maknanya apa? Satu tak hilang wang pertaruhan, 23 hilang wang pertaruhan. Nak royak bui. Kita satu pun tak hilang, dia satu je tak hilang. Benda tu rasa pelik lah tu. Tapi gitulah. Dia tu daripada 24, so je. Kita masuk 4 kerusi yang bukan Melayu ni, satu pun tak hilang. Paling rendah kita dapat calon kita 13.3%. 13.3%. Lebih daripada 12.5%. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita nak beritahu perkembangan kembali kepada PAS sudah berusia 75 tahun. Dalam masa 75 tahun ini, PAS menghadapi jatuh bangun dalam politik. PAS jadi kerajaan di Kelantan. Kemudian jatuh tahun 78. Jadi pembakar. Kembali sebagai kerajaan tahun 1990 sehinggalah sekarang ini. Terengganu dulu pernah jadi kerajaan tahun 50-an dulu. Beberapa tahun jatuh. Kemudian kembali pada tahun 1999. Tahun 2004 kalah pula. 2023 menang pula. Sehinggalah kepada hari ini. 2018 maaf. Menang pula sebagai kerajaan. Sehinggalah kepada hari ini. Dan insya-Allah sehingga bila-bila. Kalau tidak, mana mungkin Terengganu kita Perikatan Nasional menang 28-0.
serupa dengan PAH Angkatan Perpaduan Ummah menang tahun 1990, 39-0. Ada 8 kerusi parlimen di Terengganu, 8 kerusi kita menang 8-0. Tak ada parti lain. PH pun tak menang, BN pun tak menang. Jadi itulah kekuatan yang semakin dinampak oleh orang terhadap PAH ni. Oleh sebab itu, ramai nak pakat dengan PAH. Ada pakat dengan PAH. Walaupun ada dia duduk nganyi kita, PAH ni tak boleh saing dengan orang. Semeta berhenti. Saya nak wayak. Kita nak wayak kepada pokok demo dia. Masa PAH berpakat dengan orang tu, PAH cari orang ke orang cari PAH? Tahun 1990, bila Tengku Razali ditendang oleh UMNO, dia tubuh Parti Melayu Semangat 40, dia cari PAH ke tidak? Dia yang cari PAH, tubuh Angkatan Perpaduan Ummah. Anwar Ibrahim, apabila dia ditendang, dipecat daripada UMNO, dia buat gerakan reformasi, dia tubuh Parti Keadilan. Pada masa itu Parti Keadilan Nasional, PKN, kemudian jadi PKR. Siapa yang mengajak kita masuk Pakatan Rakyat? Tidakkah Parti Anwar Ibrahim? Dia yang mencari kita. Kemudian ada buat kesalahan dan sebagainya, kita tinggallah dia. Kemudian semasa Muhyiddin Yassin, dia lari daripada Pakatan Harapan 1.0. Parti dia bersatu. Dia nak tubuh kerajaan. Dia cari siapa nak menubuhkan Perikatan Nasional? Dia cari PAS. Saya nak sebut kerana Tan Sri Muhyiddin ni selalu dia mengelirukan orang. Dia kata, saya pengasas Perikatan Nasional. Mana boleh nak tendang parti saya? Parti saya parti pengasas. Saya nak beritahu fakta kepada tuan-tuan. Tahun 2020, bila kita jadi kerajaan di Malaysia, Kerajaan Persekutuan, pada masa itu tak ada parti yang menjadi dominan dalam kerajaan itu. BN tidak, parti-parti kita ni pun tidak, PAH tidak, Bersatu tidak, parti-parti lain tidak ada yang boleh dikatakan menjadi kerajaan Malaysia. Itulah kita tubuh Parti Perikatan Nasional pada 7 bulan 8 tahun 2020. Yang menjadi pengasas parti ini siapa? Mengikut undang-undang, nak tubuh satu gabungan parti, kena ada 7 orang. 7 orang daripada parti-parti ini. Saya nak beritahu secara terus terang. Yang menjadi pengasas 7 orang Parti Perikatan Nasional ini, 3 orang daripada Bersatu. Tan Sri Muhyiddin, Hamzah Zainuddin, Ronald Kiandi. 3 daripada Parti Bersatu. 2 daripada PAS, Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar. Yang keduanya adalah saya. Saya pengasas Parti Perikatan Nasional. 2 lagi untuk cukup 7 adalah Setiausaha Agung MIC pada masa itu dan seorang pemimpin MIC. 3 parti inilah yang mengasaskan Perikatan Nasional. Untuk maklumat tuan-tuan, bukan Muhyiddin Yassin, bukan Parti Bersatu, tapi 3 parti inilah. Parti Bersatu, PAS dan MIC. Lepas tu barulah timbul parti-parti Sabah dan sebagainya. Gerakan MIPP kemudian baru masuk. Inilah kami sebagai pengasas. PAS juga parti pengasas di dalam Perikatan Nasional. Jadi tidak ada sebab nak kata kita tidak ada hak dalam Perikatan Nasional sebelum daripada ini. Dia mendakwa dialah yang berhak untuk jadi pengurusi Perikatan Nasional. Tapi kita ikut peraturan dan perlembagaan sehinggalah kita jadi pengurusi Perikatan Nasional. Jadi atas dasar itulah tuan-tuan, kita cuba merangka gerakan politik kita di peringkat Perikatan Nasional ni supaya Parti Perikatan Nasional ni bukan saja PAS, tapi Perikatan Nasional juga menjamin kepada rakyat semua kaum, semua bangsa. Dalam Perikatan Nasional, kita ada gerakan kebanyakan orang Cina, MIPP kebanyakan orang India. Kemudian baru kita terima Parti Wawasan Negara yang telah dipecat oleh Bersatu. Pemimpin mereka menubuhkan Parti Wawasan Negara diketuai oleh Hamzah Zainuddin. Kita juga baru terima Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang yang presidennya adalah Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir. Kita dah terima dah banyak ni. Jadi kalau nak gi hak satu ni, gi lah. Ya,
Tak usah kecek banyak lah. Nah ni macam-macam duk buat masalah kepada kita ni. Mungkin supaya Perikatan Nasional ni dibatalkan oleh pendaftar dan sebagainya. Tetapi ketahuilah mereka ini bahawa rakyat tahu. Dalam PRN Negeri Sembilan baru-baru ini, begitu gembira rakyat, tak kira orang Melayu, orang Cina, orang India, dengan penyatuan yang berlaku ini. Tuan-tuan tentu ingat di Johor, walaupun PAS tak bersama dengan Barisan Nasional pada masa itu, Tok Guru Presiden PAS telah mengarahkan pemimpin-pemimpin PAS di don-don di Johor itu supaya menyokong calon-calon Barisan Nasional yang menentang PH, terutamanya di AP. Siapa calon-calon itu? Sudah tentulah MCA dan MIC. MCA sebelum daripada ini dia hanya ada 4 kerusi. Lepas PRN Johor dengan sokongan kita percaya dia boleh 8 kerusi. MIC daripada 3 kerusi di Johor. Akibat sokongan daripada PAS. Walaupun PAS tak menang, kita sokong atas dasar nak mencegah, menyekat PH daripada menang. Di Johor, kita sokong MIC. MIC menang kerusi. Daripada 3 dapat 4 kerusi. Di Negeri Sembilan sudah tentulah. Kita tak kira Tok Guru Presiden sendiri masa ceramah memberikan arahan di kawasan yang ditandingi oleh Perikatan Nasional, wajib sokong Perikatan Nasional, dan kursi-kursi ini tidak ditandingi oleh Barisan Nasional. Begitulah juga kursi yang ditandingi oleh Barisan Nasional, tak kira UMNO ke MCA ke MIC ke, yang tidak ditandingi oleh Perikatan Nasional. Memang Perikatan Nasional tak bertanding, kursi yang BN bertanding, maka wajib sokong Barisan Nasional. Itu arahan Tok Guru Presiden. Orang lain ni hanya menyampaikan arahan saja. Wajib sokong. Kerana kita nak menghadapi mudarat yang lebih besar. Walaupun setengah orang kata UMNO ni pun gitu-gitu juga. Tapi hak Nunu lebih teruk lagi daripada hak ni. Jadi kita ambil mudarat yang lebih kecil. Apatah lagi ni kawan-kawan kita. Kita pernah mengadakan muafakat nasional satu masa dulu. Dulu tahun 74, pemimpin kita pada masa dulu bergabung di dalam Barisan Nasional, kerajaan campuran dan sebagainya. Jadi tidak pelik untuk PAS bersama Perikatan Nasional, kita bergabung, bekerjasama dengan Barisan Nasional. Termasuklah, kita tengoklah di Melaka ni. Ini semua kerja orang gila ni lah. Itulah saya komen. Orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila.